Hari ni kita bersama dengan tetamu jemputan kita, iaitu Puan Nor. Beliau pernah mengamalkan E40 dan alhamdulillah kini sedang hamil zuriat sulung setelah 13 tahun menanti, betul? Ya, betul. 13 tahun penantian. So kita perkenalkan tetamu jemputan kita pada hari ini khas daripada negeri Sabah, betul tak Puan? Negeri Sabah Ya, ni? negeri Sabah. Wilayah Persekutuan Labuan. Daripada Sabah, jauh. Jadi boleh tak kenalkan nama, usia dan juga asal daripada mana? Usia masuk 35 tahun, asal memang Sabah lah. Berapa tahun Puan Nur berikhtiar zuriat sebenarnya? Sebenarnya 13 tahun, tapi susu seperti ini kenal baru juga dalam tahun ni, bulan 2 lah. Sebab saya buat IVF kan, saya memang dah boleh mengandung secara normal. Sebab saya punya tiopio tu kan dua-dua memang bukan tersumbat lah, tapi dia memang melekat sudah. Jadi yang saya buat IVF ni yang second lah berjaya. Yang first saya tidak prepare apa-apa lah, tiada macam minum susu ke apa, memang tiada. Lepas tu first gagal bulan 1 hari tu, bulan Januari. Jadi masa tu kecewa lah kan. Jadi masa kecewa tu saya carilah susu apa yang bagus untuk penempelan embrio. Jadi keluarlah susu seperti dia bilang bagus untuk penempelan embrio. Saya try cari ejen di Sabah. Jadi itu yang di situ saya jumpa ejen Indi. Dia punya nombor telefon, saya try lah dari start bulan 2. Lepas tu bulan 3 saya sudah ada temu janji dengan doktor untuk first appointment lah. Bulan 3. Jadi start bulan 2 sudah minum susu dalam 1 kotak lah. Oh, 1 kotak je dah berjaya hamil. Belum lagi, masa tu doktor scan kan, kita nak buat IVF kena scan. Karena kita punya ovary. Sebab saya ada masalah cyst juga, sudah buang ovary sebelah kiri. Tapi masa yang kali kedua buat IVF scan, kalau ikutkan sebelah kiri memang sudah buang kilang ovary. Mungkin dah tahu lah, mungkin susu ni lah mungkin juga lah. Doktor pun cakap mungkin doktor tak buang habis tu kilang. Tapi masa saya yang buat tu memang tidak nampak langsung lah tu kilang ovary tu. Tapi yang kali kedua memang nampak dan telur pun cantik-cantik lah di dalam. Alhamdulillah. Jadi 2 kali lah doktor scan. Yang first saya datang, doktor cek dulu. Doktor mau tengok lagi kali kedua betul kait yang telur. Kalau embrio tu telur dia membesar memang betul telur lah. Lepas tu masa yang cek kali kedua tu memang betul lah ovary tu ada telur. Dalam banyak lah ada cantik-cantik lah telur dalam yang sebelah kiri tu dari sebelah kanan kan. Ovary sebelah kanan saja yang kira harapan lah untuk mendapatkan embrio kan, untuk mendapatkan telur. Jadi itulah yang macam terkejut lah juga, macam dah sangka lah mungkin juga dengan susu juga kan. Memang saya tidak amalkan yang lain, saya memang minum susu saja. Alhamdulillah. Kalau dulu sebelum tahu yang saya ada masalah ni memang pernah lah berubat kampung apa semua kan. Ada berurut. Itu saja. Lepas tu lepas yang tahu yang saya punya masalah tiup fallopian tu tak pernah macam apa-apa yang produk lain memang tak pernah cuba. Sebab tak berani juga kan. Lepas tu yang inilah masa memang tidak persiapan lah masa first IVF tu memang saya tiada persiapan apa-apa langsung. Memang kosong. Jadi yang kali kedua saya buat ni, yang itulah saya minum susu seperti.
Yang saya first beri Alhamdulillah. 2 Lepas puan buat IVF yang pertama tidak berjaya, lepas tu buat yang second berjaya dengan atas sebab daripada susuk infertility juga. Betul? Lagipun yang first kan saya buat IVF hanya satu dalam banyak kan kena banyak telur, dalam banyak telur tu satu saja yang kira matang dan yang boleh disenyawakan. Lepas tu setelah minum infertility saya buat lagi yang kali kedua IVF, dapatlah telur doktor kolek dalam telur matang yang 9 cantik lah. yang matang. 9 yang cantik, dapat 7 lah yang disenyawakan. Jadi dalam tu itu pun ada simpanan lagi tu yang rasa syukur sangat lah sebelum ni kita memang simpanan frozen pun memang tiada lah. Alhamdulillah. Apa perasaan puan sekarang bila pertama kali puan dapat tahu yang puan hamil? Lepas tu siapa orang pertama yang puan bagi tahu bila puan berjaya hamil tu? Orang yang pertama semestinya lah suami sendiri. Masa tu waktu subuh, masa tu mau solat subuh kan, kita test sendiri sebab kalau IVF dia kena buat ujian darah, kena ambil darah, kena tunggu result lagi. Jadi saya pagi tu saya cuba pakai pregnant test, saya cuba tengok positif, saya kasih kejut husband lah, memang dia lah orang pertama yang tahu yang saya pregnant. Jadi masa tu happy lah, macam dah percaya sebab selama ni test pregnant test tak pernah pun double line, tak pernah yang positif. Itu yang macam Yelah. happy lah. Alhamdulillah. Happy sangat. Mesti dah sampai tak terkata-kata macam mana keadaan dia tu kan. Yelah bila dapat tahu yang diri kita hamil. Dan tahu tadi kan pagi pada waktu subuh macam tu lah puan maklumkan dengan suami. So apa respon suami pada waktu tu? First dia biasalah bangun kan, bangun pagi jadi macam blur tapi dia tengok lah juga tapi dia cakap alhamdulillah syukur. Macam masih blur, masih mamai lagi lah baru bangun tidur kan. Jadi dia alhamdulillah sekarang pun dia macam tak suruh buat kerja berat-berat, memang duduk di rumah sajalah. So memang macam baguslah sebab memang bagi saya memang tak pernah lah macam yang macam dia sangka sebab yang lepas saya minum susu tu yang boleh berjaya hamil sebab first tu gagal jadi kecewa kan, kali kedua ni bila berjaya tu macam yalah siapa sajalah macam rasa macam betul kan ni macam mimpi lah. Betul. Bila sudah scan nampak kita sudah lepas tu jumpa doktor, scan, doktor tengok nampak ada sek yok kan, panggil yang dalam apa tu yang dalam scan tu nampaklah kan ada jadi macam jadi macam betul kan. Macam tak percayalah tapi alhamdulillah lah. Mula-mula puan minum susu infertility ni, ada tak rasa perubahan dari segi badan puan lagi makin tenaga ke, makin sihat ke? Kalau dari segi anak doktor Rai. Perubahan tu macam tapi yang saya terasa masa nak period. Saya memang period memang selalu ada tanda macam nak senggugut kan, tapi macam yang masa lepas minum tu yang memang terus dia lancar lah, tidak rasa sakit. Lepas puan Dr. sakit lah. Yang berjaya hamil 13 tahun penantian. Hai, Assalamualaikum. Hai. Tanya 13 tahun ya, Zuriat. 13 tahun, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih pula. Saya pula rasa gembira. Kiranya anak keberapa? Pertama. Pertama. Puan dari mana? Sabah?
Dari Sabah ya? Sabah. Wah. Ya, Sabah. Macam mana terkenal FT tu? Terjumpa FT dari mana? Dari FB jumpa saya buat IVF kan. First IVF saya gagal. Saya cari yang untuk susu apa yang bagus untuk penempelan embrio lah. Dan saya cari search di Google keluar susu Everty. Lepas tu saya cari di FB siapa dia punya ejen di Sabah. Terus saya kontak ejen Sabah lah. Belum Terus saya Google beli. dulu nak. Wah, jadi Google kita. Alhamdulillah. So jumpa ejen Sabah. Indai ke? Indai Lin Sesota. Oh, famous dia. Alhamdulillah. Tadi tanya. Sekarang berapa minggu dah? 7 minggu. Oh, 7 minggu. Dah berapa kotak minum? Masa yang cuba tu baru 2 kotak, tapi sekarang masih teruskan lah walaupun sudah pregnant, memang teruskan minum lah untuk kasih kuat rahim lagi kan. Sebab dari Saudi. Sekarang ada 6 kotak kah? Berapa kotak? Saya pun lupa sudah, tapi memang lebih sudah lah minum. Rezeki point. Sebelum ni ada masalah kesihatan ke? Boleh saya tahu? Saya memang ada masalah cyst lah, ovarian cyst. Lepas pernah buang ovary sebelah kiri masa first IVF. Tak nampak telur tu memang tiada sudah. Lepas tu second saya buat IVF yang kedua. Saya gagal yang pertama kan, saya gagal pertama. Lepas tu doktor scan sebelah kiri yang sudah buang tu tiba-tiba telur tu ada. Doktor sendiri pun terkejut. Tapi sudah buang dia ada lagi. Tapi mungkin doktor cakap kemungkinan doktor buang tidak habis dia cakap. Jadi mungkin telur tu masih boleh berfungsi lagi lah. Jadi alhamdulillah. Yang first saya memang tidak prepare apa-apa, tidak memang minum susu apa-apa pun tidak yang di kedai jual pun saya tidak minum. Saya dapat satu saja telur masa yang first IVF dan tidak frozen, dan memang harapan satu untuk menempel lah. Lepas tu gagal, saya try susu Everty dan alhamdulillah dapat telur banyak, dapat 9 yang matang, 7 yang berjaya disiapkan. Alhamdulillah, Masya Allah. Betul-betul Rizak orang tete. Alhamdulillah. Dalam jarak berapa lama tu lepas IVF tu yang gagal tu Puan buat bulan berapa? Bulan 1 Januari. Januari tahun ni juga. Lepas tu buat yang untuk kali kedua bulan 3, 1 hari bulan 3 tu jumpa scan doktor sudah lah. Masa tu doktor sudah cek, saya cakap telur sebelah kiri sudah buang. Tapi yang lepas tu kali kedua doktor macam tidak puas hati, dia scan balik ovari saya sebelah kiri kan. Dia cakap macam ada ovari. Jadi saya cakap sudah buang doktor. Saya macam tidak percaya kan. Tidak apa, nanti kita jumpa kali kedua, doktor scan, memang betul ada telur dan telur tu membesar. Ovari tu kan, dalam ovari ada telur yang membesar lah. Dan alhamdulillah lah. Alhamdulillah, keajaiban tu. Keajaiban bulan Ramadan. Ya, alhamdulillah. Itulah. Kira baru juga lah berita kehamilan Puan Nur. Betul tak? 7 minggu kan? Ya, baru. Masih baru. Sebab buat hari tu bulan 3, 19 hari bulan 3 tu masuk embrio transfer lah. 19 hari bulan Mac. Lepas tu tunggu result 2 minggu, baru nampaklah keputusan ujian darah dan buat urine test sendirilah, pregnant test di rumah. Sebelum tunggu result doktor sudah buat sendiri di rumah lah. Apa perasaan suami masa tu dapat tahu? Macam mana tu rasa? Dia memang happy, tapi dia baru bangun tidur kan subuh, kita kasih bangun. Jadi dia pun macam tengok macam yang dia tidak tahulah perasaan dia, tapi memang dia happy lah. Dia tengok, dia macam termenung. Lepas tu je alhamdulillah, kena jaga baik-baik. Sampai sekarang lah. Dah tak boleh kerja berat-berat. Tahniah. Saya doakan dan semoga
kandungan Puan Nur membesar dengan sihat dan selamat hingga ke proses kelahiran. So ada tak tips? Tips. Terima kasih Sudi. Kalau saya ni tips tidaklah banyak, macam usaha saja, usaha dan jangan putus asa. Macam bulan ni kalau macam tidak, dah try, cuba. InsyaAllah kalau ada rezeki. Yang penting kita yakin, apa kita usaha, kita yakin dengan rezeki Allah bagi. Itu saja. Dari segi pemakanan saya macam tidak patang, tapi saya lebih banyak kepada makan sayur, tapi sayur saya sebenarnya kurang, cuma macam buah saya yang masa saya buat IVF tu makan buah avocado, yang apa lagi, saya pun lupa sudah. Buah kiwi. Latuk buah kiwi. Kiwi juga. Belum ni memang amalkan jugalah, tapi amalkan juga dengan susu Everty lah, yang kali kedua. Kata-kata semangat, jangan pernah putus asa lah. Kalau bulan ni belum ada rezeki, usaha lagi dan teruskan usaha sampai berjaya insya-Allah. Dan jangan berhenti untuk terus berdoa, memohon pada yang memberi. Ya Allah SWT. Amin. Puan, boleh tak saya nak tanya Puan, apa yang macam bila Puan dapat tahu yang Puan punya IVF yang pertama tu tak berjaya, so apa yang mendorong Puan untuk try lagi, usaha lagi? Ada tak apa sebab ataupun apa yang buatkan? Sebab utama family lah. Family cakap jangan putus asa, sebab masa tu yang first dapat result memang sedih, memang nangis lah, kecewa. Tapi masa kekecewaan tu balik kepada Allah lah. Solat, minta permohon kan, petunjuk. Lepas tu dengan family bagi sokongan, jangan putus asa. Family cakap mungkin belum rezeki, Allah mau bagi kali ni, mungkin ada hikmah. Jadi kita cuba lagi yang kali kedua. Bila cuba kali kedua ni, alhamdulillah lah rezeki. Dan kita percaya saja rezeki tu Allah yang atur. InsyaAllah. Kita saja yakin pada diri sendiri lah. Jangan pernah putus asa. Jangan, kalau kita pernah mengandung, gugur, jangan pernah kecewalah dengan apa yang terjadi. Yakin saja rezeki insyaAllah. Betul, insyaAllah. So masa bila Puan buat check up yang second, untuk buat IVF yang second tu, okey, doktor ada macam pelik tak? Macam mana Puan punya telur tiba-tiba matang, tiba-tiba cantik, dia ada tanya tak waktu tu? Memang doktor dia tidaklah tanya saya minum apa, tapi dia keluar rekod lama, buku yang saya punya result lama, dia tengok memang, dia buka, dia cek memang telur sebelah ovari sebelah kiri memang tiada pengeluaran kilang telur. Masa tu dia cek memang tiada. Dia bilang tidak pastilah, saya bilang mungkin kuasa Tuhan lah juga kan. Tapi saya tak bagi tahu lah yang saya minum susu Everty. Tapi saya macam saya kan memang saya bilang memang mungkin usaha dengan susu Everty lah yang mungkin saya pernah dengar juga ada doktor live Dr. Rai yang cakap membangunkan telur yang tidur. Mungkin jugalah mungkin juga susu ini membangunkan lah. Sebab mungkin sebab doktor cakap mungkin tak pernah buang, tapi doktor tak pernah buang habis. Mungkin itu yang kilang ovari tu dia tumbuh lah. Saya pun tak pasti, tapi memang itulah macam satu keajaiban lah masa doktor bagi tahu. Macam saya macam tak percaya, macam nangis lah, betul-betul bersyukur sangat. Sebab yalah kena buang kilang ovari sebab mengharapkan satu saja ovari, dan tiba-tiba scan dan dua-dua ada. Alhamdulillah. Tanya lagi sekali kepada Puan Nur. Terima kasih kerana sudi sharing pengalaman jernih sendiri kan. Tak sangka kan keajaiban sampai dapat 9 biji telur matang serentak. So tanya-tanya Bari pula. Terima kasih juga Dr. Rai sebab memperkenalkan susu Everty.
InsyaAllah tak ada. Kita perantara je. Okeylah, kita doakan semua yang tengah tonton ni pun sama juga. Harap jangan putus asa, jangan give up kan. Kadang-kadang kita tak tahu rezeki kita tu bila. Mungkin dalam satu session mungkin kita dah berkotak-kotak berikhtiar, tapi lepas tu dengan hanya next tu je nak dibagi. Okey, terima kasih Puan Nur. Okey, terima kasih. Semoga melalui perkongsian yang Puan Nur kongsikan dapat menjadi inspirasi dan juga semangat buat semua yang tengah berikhtiar zuriat dekat luar sana. Okey. So daripada TV Iffety ingin mendoakan Puan dan juga kandungan berada dalam keadaan yang sihat sehingga proses melahirkan nanti. Amin. Okey, dan selamat berpuasa. Okey, so ada nak cakap apa-apa tak dekat kita punya consumer TV Iffety yang dekat luar ni, yang tengah menonton sekarang ni? Jangan pernah putus asa lah, itu saja. Jangan putus asa. Teruskan minum. Teruskan usaha. Secara tak langsung, okey. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. So ingat, susu bukan sekadar susu, pastinya Iffety. Terlupa pula saya punya tagline. Okey, bye Puan Nur. Assalamualaikum.